Selamat petang kepada Dr. Lee dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami dari Kumpulan 11 ingin membentangkan tajuk kami iaitu isu pengharaman buku Ultraman, analisis stereotip etnik dan sensitiviti dalam media Malaysia. Baiklah, mari saya memperkenalkan kepada ahli pasukan saya iaitu Mukris, Syauzaimi, Azlan, Irfan dan juga Carlos, saya sendiri. Okey, kita teruskan dengan pengenalan kepada kajian kita di mana saya akan mengetengahkan 8 poin di sini yang akan dibentangkan oleh kawan-kawan saya di kemudian. Yang pertama adalah kuasa media dan identiti sosial, isu pengharaman buku Ultraman itu sendiri. Yang ketiga adalah globalisasi bertentangan dengan sensitiviti tempatan. Yang keempat, teori dan kerangka analisis. Yang kelima pula adalah stereotip etnik dan ketakutan simbolik di Malaysia ini sendiri. Yang keenam adalah media sosial sebagai ruang alternatif. 7 adalah implikasi politik dan dasar kerajaan. Manakala yang terakhir adalah tujuan kajian ini sendiri. Okey, baiklah, kita akan go through one by one poin-poin yang saya bentang tadi, di mana yang pertama adalah kuasa media dan identiti sosial, di mana media membentuk cara masyarakat melihat isu, identiti dan juga etnik. Media juga boleh memupuk keharmonian ataupun mencetuskan ketegangan. Berpresentasikan media mencerminkan dan mempengaruhi wacana sosial. Yang kedua pula adalah isu pengharaman buku Ultraman ini sendiri. Buku Ultraman The Ultra Power diharamkan oleh KDN pada 2014. Yang kedua, isu berpunca dari penggunaan perkataan Allah bagi watak fiksyen. Yang ketiga, tindakan ini mencetuskan perdebatan sensitiviti agama dan juga budaya di Malaysia ini. Okey, poin yang ketiga adalah globalisasi versus sensitiviti tempatan, di mana Ultraman sebagai ikon budaya global berhadapan dengan batas budaya tempatan di Malaysia ini. Pengharaman menunjukkan ketegangan antara keterbukaan budaya dan pelindungan identiti nasional. Poin yang keempat pula adalah teori dan kerangka analisis. Teori berpresentasi Stuart Hall, media bukan sekadar menyampai tapi mencipta makna. Teori penapisan budaya, Lent, penapisan sebagai pembentukan norma budaya, bukan sekadar larangan. Okey, poin yang ketujuh adalah stereotip etnik dan ketakutan simbolik. Persepsi terhadap yang lain sering dipengaruhi stereotip media. Ketakutan terhadap pengaruh luar mencerminkan kegusaran identiti budaya. Konsep Orientalism, Said, boleh diguna untuk memahami reaksi masyarakat. Poin yang ke-8 pula adalah media sosial sebagai ruang alternatif. Media sosial menjadi medan kritikan terhadap pengharaman buku ini. Rakyat semakin berani mencabar keputusan kerajaan secara terbuka. Perubahan hubungan antara individu dan negara semakin ketara. Okey, poin yang ke-9, implikasi politik dan dasar. Keputusan KDN dilihat sebagai usaha mempertahankan nilai Islam, namun tindakan mungkin berlebihan dan tidak melihat konteks penuh. Pengaruh politik etnik sangat kuat dalam isu berkaitan agama. Dan poin yang terakhir adalah tujuan kajian ini sendiri. Ianya tidak mempertikai kepercayaan agama. Kami akan beritahu awal-awal, kami tidak mempertikai pun kepercayaan agama masing-masing. Dan fokus kepada bagaimana media budaya dan politik ini membentuk dasar melalui kajian kami tentang Ultraman The Ultra Power ini. Okey, seterusnya stereotip etnik dan sensitiviti agama. Stereotip etnik dalam media. Menurut Hall 1997, stereotip ni gambaran berlebihan terhadap sesuatu kaum. Media tempatan cenderung utamakan pandangan etnik majoriti menurut Muhammad Sidin 2014. Pada kes buku Ultraman ni didakwa mengelirukan namun mencerminkan norma budaya yang dominan. Tetapi mengukuhkan persepsi negatif dan jejaskan keharmonian antara etnik. Okey, seterusnya sensitiviti agama dalam masyarakat majmuk. Isu kritikal dalam negara Malaysia kerana dalam negara Malaysia wujudnya pelbagai kaum. KDN haramkan buku kerana guna istilah Allah. Hal ini akan merisaukan
dan mengelirukan kanak-kanak. Zainal Abidin Bagir 2010, sensitiviti terikat dengan kuasa politik dan sosial. Menurut Farish E. Nur 2013, agama kadangkala digunakan untuk lindungi kuasa hegemonik. Okey, seterusnya peranan media dan kajian lepas. Okey, fungsi dan peranan media. Menurut McCall 2010, media bentuk cara masyarakat faham isu. Pengharaman dilihat sebagai pelindungan moral melalui naratif yang dominan. Media harus berdana kurang memberi ruang kepada suara alternatif. Ini menghadkan pemikiran kritikal dan dialog terbuka. Okay, seterusnya kita balik kepada kajian lepas. Terdapat 4 kajian lepas yang mengkaji kajian seperti begini. Yang pertama, Anwar 2011, penapisan didorong oleh politik bukan ancaman keselamatan. Kedua, Lee Hock Guan 2015, keputusan pengharaman dibuat tanpa rundingan awam. Yang ketiga, Postman 2006, sarankan pendidikan literasi media berbanding pengharaman. Dan yang seterusnya adalah kes ini, yaitu kes Ultraman. Keputusan tidak libatkan masyarakat sivil, bersifat authoritarian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Mukris bin Rozi yang memegang nomor kad metrik BE 231600690, dan hari ini saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Yang pertama, reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kaidah campuran dominan kualitatif disokong oleh kualitatif. Kajian dokumen dan media ialah kualitatif dan soal selidik dalam talian ialah kuantitatif. Pendekatan ini memberi gambaran menyeluruh terhadap persepsi awam dan naratif media. Dan seterusnya, sampel dan lokasi kajian. Jumlah responden seramai 150 orang yang mempunyai kriteria warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas, pernah mendengar isu pengharaman Ultraman, pensampelan bertujuan, dan lokasi kajian dalam talian di seluruh Malaysia. Kaedah pengumpulan data pula, yang pertama soal selidik Google Form, 5 bahagian, demografi, kesedaran isu, stereotip, sensitiviti agama, dan peranan media. Dan yang kedua, analisis dokumen, laporan berita, kenyataan rasmi KDN, kandungan buku Ultraman, dan media sosial. Teknik analisis data. Yang pertama kuantitatif, kami menggunakan SPSS dan Excel, statistik deskriptif, min, peratusan, dan carta. Yang kedua ialah kualitatif, analisis tematik manual, kod tema interpretasi. Contoh tema, dominasi agama, bias media, kebimbangan sosial. Dan seterusnya, etika kajian. Kajian patuhi etika, persetujuan termaklum, tiada maklumat pribadi dikumpul, bahasa neutral dan tidak prejudis, kelulusan penilaian diperolehi, dan kepekaan terhadap isu agama dan kaum dijaga. Dan yang terakhir sekali, justifikasi kaedah. Kaedah campuran dipilih kerana isu kompleks yaitu agama, kaum, dan media perlu kefahaman dari berbagai sudut, data statistik, dan interpretasi nilai sosial, elak generalisasi, dan berat sebelah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay. Bagi demografi responden pula, bagi jantina, responden lelaki ialah 10 orang bersamaan dengan 58.8%. Manakala bagi perempuan pula sebanyak 7 responden, iaitu 41.2%. Bagi umur 18 hingga 25 tahun mencatatkan 15 responden, iaitu 88.2%. Manakala 26 hingga 30 tahun mencatatkan tiada responden, dan 31 tahun ke atas mencatatkan 2 responden, iaitu 11.8%. Bagi bangsa Melayu terdapat 4 responden, iaitu 23.5%. Bagi Cina pula tiada responden, dan India pun sama. Dan bagi Bumi Putra Sabah pula terdapat 13 responden, iaitu sebanyak 76.5%, dan lain-lain mencatatkan tiada responden. Bagi agama pula, agama Islam mencatatkan 14 responden, iaitu sebanyak 82.4%. Bagi Kristian pula terdapat 3 responden, iaitu 17.6%. Bagi Buddha pula tiada responden, Hindu pun tiada responden, dan lain-lain pun tiada responden. Bagi pendidikan pula,
sekolah menengah terdapat tiada responden. Manakala bagi diploma, matrikulasi atau STPM mencatatkan 4 responden iaitu sebanyak 23.5%. Bagi ijazah sarjana muda mencatatkan 11 responden iaitu sebanyak 64.7%. Bagi master ataupun PhD mencatatkan 1 responden iaitu 5.9%, dan bagi lain-lain pula terdapat 1 responden iaitu 5.9%. Bagi pekerjaan pula, bagi penjawat awam terdapat 2 responden iaitu 11.8%. Bagi pelajar terdapat 12 responden iaitu 70.6%. Manakala bagi pekerja sendiri tiada responden dan tidak bekerja pun tiada responden. Manakala bagi lain-lain pula terdapat 3 responden iaitu 17.6%. Bagi pengetahuan dan pandangan awam pula, soalan 1, adakah anda mengetahui tentang isu pengharaman buku Ultraman oleh KDN pada tahun 2014? Bagi jawapan ya, terdapat 5 responden iaitu 29.4%. Manakala bagi tidak pula sebanyak 12 responden iaitu 70.6%. Soalan 2, jika iya, dari mana anda mendapat maklumat tersebut? Bagi media sosial terdapat 4 responden iaitu 23.5%. Bagi portal berita terdapat 2 responden iaitu 11.8%. Bagi kawan atau keluarga terdapat tiada responden, dan bagi lain-lain pula terdapat 11 responden iaitu 64.7%. Bagi soalan 3, apakah pandangan anda tentang tindakan mengharamkan buku kanak-kanak kerana penggunaan perkataan Allah? Sangat bersetuju, terdapat 6 responden iaitu 35.3%. Bagi bersetuju pula terdapat 3 responden iaitu 17.6%. Bagi tidak pasti pula terdapat 3 responden iaitu 17.6%. Manakala bagi tidak bersetuju terdapat 3 responden juga iaitu 17.6%. Dan sangat tidak bersetuju terdapat 2 responden iaitu 11.8%. Bagi soalan 4, adakah anda bersetuju bahawa penggunaan perkataan Allah oleh bukan Muslim adalah satu isu sensitif di Malaysia? Bagi sangat bersetuju terdapat 7 responden iaitu 41.2%. Bagi bersetuju pula terdapat 3 responden iaitu 17.6%. Manakala bagi tidak pasti pula terdapat 3 responden juga iaitu 17.6%. Manakala bagi tidak bersetuju terdapat 2 responden iaitu 11.8%. Dan sangat tidak bersetuju terdapat 2 juga responden iaitu 11.8%. Bagi soalan 5, pengharaman buku seperti ini boleh menjejaskan imej kaum atau agama tertentu. Bagi sangat bersetuju terdapat 7 responden iaitu 41.2%. Bagi bersetuju pula terdapat 5 responden iaitu 29.4%. Manakala bagi tidak pasti terdapat 2 responden iaitu 11.8%. Manakala tidak bersetuju terdapat 2 juga responden iaitu 11.8%, dan sangat tidak bersetuju terdapat 1 responden iaitu sebanyak 5.9%. Soalan 6, adakah anda berpendapat isu ini telah diperbesarkan oleh media? Bagi jawapan ya, terdapat 3 responden iaitu sebanyak 17.6%. Manakala bagi tidak pula terdapat 7 responden iaitu 41.2%. Manakala tidak pasti terdapat 7 juga responden iaitu 41.2%. Soalan 7, adakah media di Malaysia cenderung menunjukkan etnik tertentu sebagai dominan dalam hal-hal agama dan perundangan? Bagi sangat bersetuju terdapat 5 responden iaitu 29.4%. Manakala bagi bersetuju pula terdapat 7 responden iaitu 41.2%. Manakala bagi tidak pasti pula terdapat 3 responden iaitu 17.6%. Manakala tidak bersetuju terdapat 2 responden iaitu 11.8%. Dan sangat tidak bersetuju terdapat tiada responden. Bagi stereotip dan hubungan kaum, bagi soalan 1, adakah anda pernah melihat atau membaca media yang menggambarkan kaum tertentu secara negatif? Bagi jawapan iya, terdapat 11 responden iaitu 64.7%. Bagi tidak pula terdapat 2 responden iaitu 11.8%. Manakala bagi tidak pasti pula terdapat 4 responden iaitu 23.5%. Bagi soalan 2, adakah anda rasa tindakan pengharaman buku ini menggambarkan stereotip bahawa kaum tertentu lebih berkuasa dalam hal agama?
Bagi sangat bersetuju, terdapat 5 responden, iaitu 29,4%. Bagi bersetuju pula, terdapat 4 responden, iaitu 23,5%. Bagi tidak pasti pula, terdapat 5 responden, iaitu 29,4%. Bagi tidak setuju pula, terdapat 1 responden, iaitu 5,9%. Dan sangat tidak bersetuju, terdapat 2 responden, iaitu 11,8%. Bagi soalan 3, pada pandangan anda, adakah isu seperti ini boleh menjejaskan hubungan antara kaum di Malaysia? Bagi sangat bersetuju, terdapat 7 responden, iaitu 41,2%. Bagi bersetuju pula, terdapat 7 responden, iaitu 41,2%. Bagi tidak pasti pula, tiada responden. Dan tidak setuju, terdapat 3 responden, iaitu 17,6%. Dan sangat tidak bersetuju, tiada responden. Melalui kesimpulan, kita mengetahui pengharaman buku Ultraman The Ultra Power mencerminkan cabaran menyeimbangkan sensitiviti masyarakat dengan kebebasan maklumat. Kedua, tindakan tanpa penjelasan boleh menimbulkan stereotip, salah faham, dan ketidakpercayaan terhadap pihak berkuasa. Yang ketiga, media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi awam melalui cara isu digarap, yaitu framing dan agenda setting. Dan yang terakhir, pendekatan keterbukaan dan komunikasi dasar yang jelas penting untuk keharmonian sosial. Bagi cadangan dan kajian masa hadapan, yang pertama, kajian longitudinal, nilai kesan jangka panjang pengharaman terhadap masyarakat dan institusi. Yang kedua, perbandingan rentas negara, bandingan pendekatan negara masbuk lain seperti Indonesia dan Singapura. Yang seterusnya, analisis wacana kritikal, kaji penggunaan bahasa dan naratif media dalam isu sensitif. Yang keempat, fokus kepada generasi muda. Cadangan ini memahami persepsi belia terhadap isu sensitivity dan pengharaman. Dan yang terakhir, kajian tindakan community. Libatkan masyarakat dalam membina garis panduan pengurusan isu sensitif.